Bulan April adalah bulan kesedaran autisma sedunia. Menurut CDC, anggaran nisbah kanak-kanak autisma adalah 1 dalam 54 orang. Ini bermakna anda mungkin pernah berjumpa dengan individu autisma, sama ada saudara mara anda sendiri, jiran, kawan-kawan ataupun rakan sekerja. Jadi, apakah itu My Community for Autism? Ianya adalah satu inisiatif untuk membentuk komuniti inklusif yang memahami, menerima dan menyokong komuniti autistik. Kami berharap kita semua dapat memainkan peranan bersama-sama tanpa kira siapapun anda. Itulah yang akan kita bincangkan malam ini. My Community for Autism menerusi ruang bicara dalam masa lebih kurang setengah jam macam tu. Kita nak anda terus fokus kepada perbincangan kita untuk malam ini. Dan sebenarnya masih ada dalam kalangan anggota masyarakat yang tidak memahami apa itu sebenarnya kondisi autisme. Kebanyakan kanak-kanak yang menghadapinya kelihatan normal sahaja seperti kanak-kanak biasa. Dan tahukah anda bahawa 1 daripada 160 kanak-kanak di dunia adalah kanak-kanak autistik? Jadi untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan My Community for Autism, kita bersama-sama dengan dua orang tamu kita. Di sebelah kiri kita, kita ada Dr. Neil Farah binti Sulaiman, Ketua Program 1 Genius Kurnia. Assalamualaikum Dr. Neil. Okay, Waalaikumsalam Zana. Ya, dan di hujung sana kita bersama-sama Puan Yong Annie yang merupakan Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan Genius Kurnia. Selamat malam. Selamat malam. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan Genius terlebih dahulu. Program Genius. Boleh terangkan sedikit Dr. Neil, apa itu sebenarnya program Genius ni? Okay, terima kasih Ziana. Assalamualaikum dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Ramadan Al-Mubarak untuk Ziana dan juga seluruh umat Islam di Malaysia. Okey, untuk makluman semua, program Genius ini mula ditubuhkan semenjak tahun 2006 lagi, dan pada masa itu ianya dikenali sebagai Permata yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bermula tahun 2018 ia telah diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebenarnya di dalam program Genius ada 7 program keseluruhannya. Okey, saya ingin jelaskan secara serba sedikit ya. Pertamanya kita ada program Genius Pintar, yang ini adalah untuk membantu murid pintar dan juga berbakat dalam bidang akademik untuk mewujudkan novelist mindset. Pada masa yang sama, kita ada Genius Insan bersama dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Perbezaan di sini adalah di Genius Insan, anak-anak yang pintar dan berbakat atau pemurid pintar dan berbakat ini diterapkan dengan nilai-nilai akli dan juga nakli, di mana gabungan ilmu Al-Quran bersama dengan ilmu sains, teknologi, seni dan juga matematik. Okey. Daripada dua program ini, iaitu program Genius Pintar dan juga Genius Insan, apabila mereka telah berada di peringkat pengajian tinggi, mereka akan dijaga oleh Genius STEM Talent. Genius STEM Talent ini akan cuba untuk mengekalkan ilmu-ilmu yang kita telah terapkan dalam diri mereka untuk mereka berada di peringkat pengajian tinggi. Ini adalah 3 program yang bermula daripada peringkat sekolah menengah hinggalah kepada peringkat pendidikan tinggi. Okay. Di samping itu, kita juga ada Genius Remaja. Ini adalah untuk remaja yang berisiko, yang berusia antara 13 hingga 19 tahun. Dan mereka sebenarnya adalah daripada kumpulan B40 di kawasan miskin bandar. Dan kita ada Genius Remaja. Ini adalah program-program untuk meningkatkan remaja berisiko yang berusia 13 hingga 19 tahun, dan mereka juga berusia untuk Genius Remaja lah untuk kumpulan B40 di kawasan miskin bandar. Okey, selain daripada yang saya sebutkan tadi 5 program Genius yang utama untuk bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah Genius Negara, iaitu program asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berumur bawah 4 tahun, dan juga Genius Kurnia, iaitu untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun, iaitu kanak-kanak autism. So perbezaan antara Genius Negara dengan Genius Kurnia adalah mereka ini satu adalah untuk anak-anak tipikal, manakala Genius Kurnia untuk anak-anak autistik. Dari ke-7 program Genius ini, fungsinya adalah sebagai satu pelengkap kepada sistem pendidikan wajib di
Malaysia, dan dia boleh mewujudkan kesinambungan pendidikan kerana kita menekankan bukan hanya apa yang ada di pendidikan wajib. Okey, baik. Maknanya program Genius ni ada 7 program. Yang pertamanya Genius Negara, Genius Pintar, Genius Insan, Genius Seni, Genius Remaja, Genius Kurnia dan Genius STEM Talent. STEM Talent. Okey, betul. Sekarang ini kita nak fokus untuk Genius Kurnia. Merupakan salah satu program di bawah program Genius. Apa sebenarnya fungsi program ini? Dah berapa lama sebenarnya telah pun digerakkan? Program Genius Kurnia ataupun berada di pusat Genius Kurnia di Sentul dan telah bermula semenjak daripada Disember 2015. So tahun ini adalah tahun ke-6 kami mula beroperasi di Sentul, dan sekarang ini kita telah mempunyai 2 Genius Kurnia. Satu adalah di Sentul, masih tetap di situ sebagai satu yang utama, dan yang keduanya kami ada cawangan di Precinct 11 Putrajaya yang kami kenali sebagai Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak Integrasi Genius. Apa yang uniknya Ziana di Putrajaya adalah dia merupakan satu platform gabungan antara Pusat Genius Negara dan juga Genius Pintar, di mana kita meletakkan anak-anak tipikal dan juga anak-anak autistik di situ. Maka di situ merupakan satu platform awal untuk inklusif sebelum mereka pergi kepada tahun 1. Okey, maknanya tak sama yang ada di Sentul dan Kuala Lumpur? Berbeza? Di Sentul, Kuala Lumpur kami hanya ada anak-anak autistik daripada umur 2 hingga 6 tahun. Tetapi anak-anak kami ini diberi ruang untuk bersama dengan anak-anak tipikal di Precinct 11 Putrajaya. Dia lain sikit. Okey. So kami di Pusat Genius Kurnia untuk dua-dua di Sentul dan juga di Kuala Lumpur, kami ada 3 program utama untuk anak-anak autisma. Pertamanya adalah program intervensi awal, di mana dia adalah satu intervensi one to one antara ahli intervensi, anak dan juga ibu ataupun ayah. Dan juga kita ada program prasekolah. Ini adalah untuk anak-anak yang akhirnya yang telah meningkat dan akhirnya akan dapat masuk kepada tahun 1 tahun seterusnya. Okey. Dan kita juga ada program pendidikan komuniti, kerana apa yang uniknya di Pusat Genius Kurnia ini, selain daripada kita memberikan intervensi kepada anak-anak autism semenjak mereka dalam pendidikan awal lagi, kita juga ingin memberikan empowerment kepada parents, supaya kepada ibu bapa, supaya ibu bapa tahu bagaimana cara untuk nak memberikan intervensi kepada anak mereka di rumah apabila mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Kerana hala tuju pewujudan Pusat Genius Kurnia untuk anak-anak autism adalah kita ingin mereka boleh berdikari dan akhirnya boleh berada bersama-sama dengan masyarakat biasa. Dan sehingga kini berapa ramai yang telah pun diberikan intervensi awal? Okey, semenjak daripada penubuhannya sehingga sekarang kita telah memberikan intervensi kepada 1,234 anak-anak. Okey, dan setiap tahun kita ada 300 orang anak-anak. Menarik. Okey, sekarang ni saya nak minta Puan Eni jelaskan secara ringkas mengenai program My Community for Autism. Okay, setiap tahun bulan April adalah bulan kesedaran autisma. So tahun ini kami membawakan program yang berkonsepkan My Community for Autism. Okay, ini adalah merupakan satu platform yang kami ingin bagi kepada komuniti autistik dan juga keluarga mereka untuk menyuarakan perspektif mereka mengenai autisma dan juga sokongan yang mereka perlukan kepada komuniti. So diharapkan juga komuniti dapat mengambil bahagian secara aktif untuk menyokong komuniti autisma ini. Bermakna akan ada pelbagai aktiviti yang akan dilangsungkan ya. So yang My ini bermaksudkan ialah untuk selain pada Malaysia juga bermaksudkan pemilikan peribadi atau kumpulan yang menyokong. So kita nak satu komuniti yang menyokong individu autistik ini. Okey, tadi disebut untuk mendidik masyarakat mengenai autisma itu sendiri. Kenapa kurangnya kesedaran untuk masyarakat kita mengetahui dan prihatin terhadap kanak-kanak autisma ataupun individu yang menghidapi kondisi autisma ni? Okey, saya rasa ramai orang pernah mendengar pasal autisma tetapi mungkin kurang memahami apa sebenarnya autisma. Dan bila kita tidak memahami, kita mungkin tak tahu apa yang kita patut lakukan. Jadi program ini adalah memberitahu sebab sedikit mengenai autisma dan apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang mungkin rakan kerja, sebagai seorang jiran, saudara mara, macam mana kita boleh memberi peluang kepada semua untuk menginklusifkan, menyertai aktiviti itu bersama-sama. Baik, jadi untuk menjayakan program kali ini, bekerjasama dengan siapa? Pihak mana, agensi mana yang terlibat sama?
Okey, kita bekerjasama dengan banyak agensi dan kita amat memerlukan agensi-agensi untuk bekerjasama dengan kita pada kali ini kerana ini adalah program Bulan Kesedaran Autism yang pertama yang kami lakukan secara dalam talian. Maka kami perlu untuk orang-orang menolong kami mewar-warkan. So kita ada seperti NASOM, iaitu National Autism Society of Malaysia. Kami juga dapat help ataupun assistance daripada universiti-universiti seperti USM, UKM, universiti IIUM. Okey, IIUM. Okey, dan juga kita ada juga dengan pelajar-pelajar universiti di mana mereka menjadi volunteers kami. Cara mereka menjadi volunteers kami adalah mereka akan like dan share kami punya Facebook dan juga Facebook untuk My Community for Autism dan juga Instagram My Community for Autism. Ini adalah salah satu cara untuk kita ingin meluaskan lagi kepada rakyat Malaysia supaya diorang sedar kewujudan program ini dalam bulan April. Dan program ini telah pun bermula. Telah pun bermula semenjak daripada 10 Februari di mana kita mulakan dengan pertandingan mencipta logo, dan uniknya penciptaan logo ini adalah dalam kalangan orang-orang yang autistik, kerana kita ingin untuk nak memberi mereka ruang untuk nak tengok dari segi kreativiti yang mereka ada, because mereka memang adalah satu golongan yang unik dan ada kelebihan masing-masing walaupun mereka autism. Okey, banyak lagi kita akan kongsikan sebab pastinya ada banyak lagi program yang sedang berlangsung dan akan berlangsung sepanjang bulan ini. Kita akan berehat seketika, Dr. Ni dan Puan Annie, kita kembali selepas ini. Ya, kembali untuk ruang bicara, kita bincangkan tentang My Community for Autism bersama-sama Dr. Neil dan juga kita ada Puan Annie. Sekarang ini kalau kita lihat dalam keadaan semasa negara yang masih lagi berdepan dengan cabaran menangani virus COVID-19, apakah cara terbaik yang akan digunakan oleh program jenis kurnia atau PGK ini untuk mendekatkan orang awam dengan aktiviti-aktiviti sebegini? Okey, untuk aktiviti ini kami bercadangkan untuk menggunakan program ini secara dalam talian. Selain daripada disebabkan oleh pandemik COVID-19 juga, ini juga merupakan salah satu cara untuk nak mendekati kepada orang, dan bukannya dari segi fizikal. Kami juga bekerjasama dengan banyak pertubuhan yang bekerja dengan orang awam di seluruh negara sehingga sampai ke Sabah, Sarawak. Jadi sebelum ini kalau secara fizikal kemungkinan orang yang dapat menghadirinya di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi sekarang kami dapat melibatkan lebih ramai orang dan kami dapat melibatkan orang di Sarawak, orang di Sabah dan sebagainya. Dan kami mendapat sambutan yang agak bagus dari pedalaman, dan maklumat yang kami hantar ni boleh dihantar sebagai WhatsApp ke dan sebagainya. So dengan berbagai cara ni, maklumat dan mesej video dan sebagainya boleh disampaikan kepada lebih ramai orang. Bermakna ada peningkatan dari segi mereka yang dapat mendapat informasi berkaitan dengan autisme ini. Dan kami juga banyak menghasilkan video, terutamanya video yang berdasarkan berkaitan dengan perspektif ibu bapa, dan video-video ini mendapat sambutan ramai sebab sebelum ni kemungkinan video ni kurang perspektif ibu bapa. Dan juga video kami ni kami cuba untuk nak buat secara inklusif di mana kita menggunakan berbagai bahasa, dalam bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin, dan kami ada sari kata untuk semua. So then kita nak boleh mewawarkan semua maklumat yang ini dengan banyak cara sekali. Okey, melalui dalam talian ini merupakan satu platform yang sangat mudah, sangat cepat untuk dicapai oleh setiap lapisan masyarakat di mana saja mereka berada. Kita nak kembali kepada tema #My Community for Autism. Mengapa tema ini dipilih? Apa signifikannya? Okey, so dan signifikannya ialah sebab kita nak membina satu komuniti. Kita tahu kita tak boleh hidup seorang diri dan komuniti autisme ini memerlukan satu komuniti. Okey, tetapi siapakah komuniti itu? Ialah kita semua. Okey, komuniti ini bukan sahaja kepada individu dan juga ahli keluarga. Dia perlu lebih daripada itu. Ia perlu menjadi orang, walaupun kenal ke tak kenal, semua kita adalah sebahagian daripada komuniti individu autisma. Dan kami semua mempunyai peranan untuk nak menyokong. So, macam mana kita menyokong? Kita perlu mula-mula memahami apakah keperluan mereka, menerima mereka seperti mereka yang sedia ada, dan juga
memahami cara untuk nak menyokong keperluan mereka supaya mereka boleh integrasi dalam masyarakat. Apa antara salah faham dan faham salah masyarakat tentang autisme sebelum ni? Okey, salah satu ialah autisme ialah satu penyakit. Autisme bukan penyakit. Okey. Dia ada ubat atau dia ada apa-apa yang boleh mengubatinya. Autisme itu adalah satu kondisi sepanjang hayat. Sindrom pun bukan? Bukan. Dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang didiagnose sebagai autisme, tetapi ia bukannya satu penyakit. Ia juga bukannya masalah psikologikal atau bukannya masalah dari segi psikiatri ke dan sebagainya. Okey, ini adalah ciri-ciri antaranya lah mereka menyebabkan mereka mempunyai kesukaran atau cara mereka berkomunikasi adalah berlainan dengan kita. Okey, cara mereka memahami sosial itu adalah berlainan. Kemungkinan mereka lebih menggemarkan sesuatu yang rutin, sesuatu yang kurang berubah. Okey, jadi kalau kita memahami, kita boleh cuba untuk nak menyesuaikan, bukan sahaja mereka menyesuaikan diri, tapi kita juga menyesuaikan keadaan kepada mereka supaya semua orang boleh bersama-sama untuk nak melakukan aktiviti. Bermakna di sini tiada ciri fizikal khas yang boleh dilihat bagi autisme. Tak ada. So mereka kelihatan seperti semua orang lain. Ya, kadang-kadang tipikal, individu yang tipikal, hanya dari segi cara mereka memahami, cara mereka melihat dunia ini, memproses maklumat tu kemungkinan berlainan dengan cara yang kita fikirkan. Dan anak-anak ini seawal usia berapa dapat dikenal pasti yang mereka merupakan pengidap ataupun berada dalam kondisi autisme? Okey, ya, seawal 18 bulan boleh didiagnose. Ada sesetengah mereka mungkin didiagnose dengan lebih awal lagi. Sebab kalau kita boleh kenal pasti ciri-ciri dan didiagnose awal, intervensi awal boleh dijalankan. Dan intervensi awal ini merupakan sokongan pertama kepada individu ni untuk mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk contohnya bukan sahaja untuk akademik, tetapi juga untuk kehidupan seharian. Cara untuk nak menguruskan diri, untuk nak pergi tandas, untuk nak memakai baju, okey, dan juga membeli makanan dan sebagainya. Okey, saya ada merujuk kepada sumber autismmalaysia.com yang mengatakan kanak-kanak lelaki mempunyai kemungkinan mendapat autisme ni lebih 4 kali berbanding kanak-kanak perempuan. Kenapa berlakunya keadaan sedemikian ya? Okey, actually kalau kita tengokkan ciri-ciri autisme tu ialah dia lebih banyak kepada lelaki, tetapi sekarang research kan penyelidikan sekarang mencurung kepada mungkin ciri-ciri autisme tu lebih bercirikan lelaki, tetapi ramai perempuan dia miss out on the diagnosis. So sekarang kemungkinan bukannya lebih ramai, tetapi cara diagnosis tu lebih cenderung kepada lelaki, dan lebih ramai perempuan yang mempunyai ciri-ciri autisme ini. Dia punya ciri-ciri dia berlainan sikit. Dia ingin bersosial tetapi tidak tahu macam mana. Dia lebih boleh menyembunyikan ciri-ciri mereka. Jadi kebanyakan kanak-kanak perempuan kan, atau individu dewasa perempuan tu barulah mereka kenal pasti yang dirinya sebenarnya ada autisme. Okey, baik. Terima kasih atas pencerahan berkenaan ini. Okey, berbalik pada Dr. Nim. Apa lagi aktiviti yang akan dijalankan sepanjang pelaksanaan program My Community for Autism ni? Okey, kita masih lagi sedang menjalankan Autism Rainbow Challenge. Autism Rainbow Challenge ini kita nak memberitahu kepada awam bahawa autism adalah satu spektrum. Mereka adalah pelbagai. Mereka seperti rainbow, ada banyak color, ada banyak warna. So untuk my Rainbow Challenge ini, sesiapa yang berada dalam Facebook kami, yang melawat Facebook kami dan juga Instagram, mereka akan menunjukkan sokongan dengan cara memilih satu-satu mana-mana warna di dalam pelangi, dan mereka akan postkan ke dalam kami punya Instagram dan juga Facebook. Dan sekarang kami baru je lancarkan Autism Visual Challenge. Di mana sesiapa yang berminat untuk masuki challenge ini, mereka akan membuatkan satu video pendek, contohnya something beautiful, something unique, slow motion video. Slow motion video. So daripada situ sebenarnya, sebab kita sekarang ni apa yang kami nak buat melalui My Community for Autism adalah untuk memberikan lebih kesedaran.
Okey, berbanding dengan 10 tahun yang lepas, rakyat Malaysia telah mula sedar akan adanya autism ataupun autisma, individu autisma dalam komuniti kita. Jadi sekarang ni apa yang kami buat adalah untuk mewujudkan satu komuniti. So that's why kita namakan sebagai My Community for Autism, sebab kita ingin menyemarakkan lagi kesedaran yang ada dalam komuniti kita. Kita tak boleh nak banding komuniti kita dengan negara barat. Negara barat mereka telah maju dan mereka telah mendengar banyak ataupun ramai suara-suara autism ataupun kanak-kanak autisma atau individu autisma. Tapi negara kita, My Community for Autism merupakan satu platform di mana kita membuka ruang bukan hanya kepada masyarakat untuk menyuarakan apa yang mereka tahu mengenai autism, tapi daripada kalangan individu autism sendiri, autisma sendiri, mereka ada ruang untuk menunjukkan kepada masyarakat ini kami. So dalam My Community, dalam visual challenge, autism visual challenge ini, video pendek ataupun video slow motion video yang diberikan oleh sesiapa yang ingin memasuki challenge ini, selalunya boleh datang daripada ibu bapa itu sendiri atau rakan-rakan itu sendiri yang ada kawan-kawan autism ataupun daripada dia punya jiran. Okey, dan untuk visual challenge ni akan berakhir bila? 28 hari bulan April, dan ini merupakan kolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri. So ini dibawakan oleh 3PK. So dan kami berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mengeluarkan konten bahan dalam kita punya, so that bahan tu menjadi lebih menarik. Berapa lama ambil masa untuk merancang semua aktiviti ni? Sebab sesuatu yang jarang-jarang dilakukan. Saya rasa ini kali pertama. Betul. Lebih lagi secara talian. Saya rasa ini adalah kali pertama secara dalam talian. Sebab kami buat setiap tahun. Tapi oleh kerana sebagaimana yang Puan Eni katakan tadi, kalau setiap tahun bukan dalam talian, maka hanya golongan Lembah Kelang saja yang dapat join kami. Tapi sekarang ni bila dia masuk ke dalam talian, dia menyebabkan ramai lagi orang yang tahu mengenai program ini. Dan juga tidak lupa untuk pelajar universiti, kami juga menunjukkan sokongan untuk pelajar universiti yang autistik, di mana kita akan cuba meneroka apakah sokongan mereka di universiti, apakah masalah mereka di universiti, macam mana keadaan universiti, dan itu akan berlaku dalam satu Facebook Live pada 24 April nanti. Okey, apa lagi program menarik? Rasanya macam banyak lagi ni program ni sepanjang bulan April. So apa yang menarik ialah dalam forum kita, semua ahli panel adalah individu autistik. So kita pernah buat 2 FB Live. Yang FB Live yang pertama ialah debunking the autism myths, di mana ahli panel autistik mereka sendiri yang merungkai mitos mengenai autisma. Mereka menjelaskan, sekiranya ingin mengikuti boleh cari lagi kat Facebook, di Facebook. Dan juga yang akan berlaku pada 24 April ini adalah sesuatu yang menarik, di mana moderator dan 3 ahli panel semuanya adalah individu autistik. Mereka adalah pelajar universiti yang mempunyai autism. Jadi ini mempunyai sesuatu yang saya rasa amat empowering dari segi kita memberi ruang kepada mereka untuk nak mempamerkan dan menceritakan kepada semua mengenai apakah yang mereka punya pengalaman sebagai seorang individu autisma, dan juga cabaran dan cara untuk mengatasi, dan juga apakah sokongan yang mereka perlukan. Baik, saya rasa memang menarik semua program dan juga aktiviti yang akan dilangsungkan sepanjang bulan ini. Jika orang awam berminat untuk menyertai program ini, bagaimana caranya? Okey, pergi kepada Facebook kami, My Community for Autism, atau Instagram My Community for Autism. Like atau ikuti, dan anda boleh akan dapatlah semua bahan-bahan dalam talian ni. Okey, dan sejauh mana dari segi penyertaan yang telah diterima daripada komuniti pada kali ini dijalankan secara maya berbanding secara fizikal pada tahun-tahun sebelumnya? Okey, dalam 2 bulan ni kan kami dah dapat lebih beramai followers. Setakat ini kan kita dah dapat hampir 4,000 followers sejak di Facebook sahaja semenjak dimulakan pada awal bulan Februari. Okey, dan juga di Instagram kami ada lebih kurang 540 followers juga di Instagram. Okey, sebagai penutup untuk kali ini, apa harapan Genius Kurnia untuk program kali ini? Okey, harapan kami sebagaimana yang kita nyatakan tadi, bahawa moto bagi My Community for Autism adalah memahami, menerima dan akhirnya akan menyokong. Jadi kami harapkan bahawa melalui program ini, kesedaran masyarakat Malaysia mengenai autisma akan lebih mantap lagi, dan mereka akan dapat lebih memahami, dapat menerima dan akhirnya memberikan sokongan kepada komuniti ini di Malaysia.
Kami juga berharap bahawa mereka akan meluangkan masa untuk mendengari perspektif individu autisma ni dan juga ahli keluarga mereka untuk lebih memahami, menerima dan menyokong mereka. Ya, dan untuk maklumat lanjut ibu bapa, orang ramai guru-guru boleh layari iautism.my Palang Genius Sempang Kurnia atau layari sahaja media sosial mereka FB ataupun IG My Community for Autism. Terima kasih kita ucapkan pada Puan Annie dan juga Dr. Neil kerana bersama-sama kami berkongsi tentang My Community for Autism. Sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi kali ini. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.